Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada kita menunaikan bulan Ramadan Al-Mubarak dengan cara sempurna, dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha, dan Tuhan berikan kepada kita beberapa kemudahan, maka kita boleh bersama-sama menunaikan fardu puasa dengan cara yang lulusnya. Itu adalah satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Dalam keadaan kita ni, setelah daripada kita berhari raya pada minggu telah dulu, maka hari ni cukup seminggu lah daripada hari perayaan Aidilfitri yang ada dalam agama kita. Kita tengok pada suasana dunia hari ni berharu-haru begitu dan begini. Banyak berlaku perkara-perkara yang manusia itu tidak meredai lah, dalam arti kata kepada benda yang berlaku kepada diri dia, walaupun dia reda terhadap qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca kalau kita nak tengok dengan kacamata orang yang beragama ni, punca Allah Ta'ala cobanya manusia dengan perkara-perkara tersebut. Sama ada penyakit yang tersebar, sama ada bertumpah darah di negara-negara Arab, di Palestin terutamanya. Pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada mereka dengan cara cepatnya, mensiarkan mereka yang luka, mendapatkan supaya Tuhan berikan syahadah mereka yang telah meninggal. Itu adalah sekurang-kurang
perasaan orang yang beriman terhadap saudara yang muslim lagi mukmin. Jadi itu adalah perkara yang berlaku dalam dunia yang kita duduk sekarang. Perkara yang kita itu boleh tahu dan boleh kita tengok dengan mata kepala melalui alat-alat canggih yang ada zaman kita lala ni lah. Akan tetapi kita nak mari tengok apakah sebabnya manusia tu dicoba banyak gitu lalu. Dalam kacamata orang agama ni, dalam agama kita ni, kenapa coba tu datang mari? Kenapa jadi susah tu tipanya manusia? Dan beberapa soalan-soalan yang orang Islam tu duk tanya di dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam tubuh badan dia dan sesama orang-orang Islam. Iaitu kalau kita nak tengok kepada pandangan agama kita ni, iaitu masalahnya masalah syukur. Masalah syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita tengok pada hari yang kita duduk ni, masa yang kita duduk ni, kalau kita tengok dengan cara jelas ni, betapa ramai orang Islam kita ni seluruh dunia. Orang Islam kita ni seluruh dunia. Itu perkara yang orang Islam sendiri pun boleh tahulah. Akan tetapi kedudukan orang Islam kita ni kebanyakan lah illa man rahima Rabbi Subhanahu Wa Taala, iaitu dia tidak bersyukur gimari. Kenapa? Kerana talian perhubungan di antara seseorang Muslim dengan orang Muslim yang lain tadi tu tertukar dan terbalik. Tertukar terbalik macam mana? Yakni kita tak sama sekali kita bercapur tangan ataupun berkawan saing baik dengan seorang Muslim yang lain lagi, malaikat di atas maslahat ke dunia sahaja. Tidak dengan keimanan dan tidak juga dengan keikhlasan, tidak. Seolah kata kita ni berhubung perhubungan sesama kita zaman kita duduk ni sekadar mana? Sekadar maslahat. Sekadar benda yang kita nak boleh habuai daripadanya. Kita bersaing, kita bercapur tangan kerana tujuan yang tertentu, tidak sakut paut dengan keimanan kita, tidak sakut paut dengan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita. Dengan sebab itu, jadi perhubungan sesama orang Islam apabila jadi umpama tu jadi Tuhan ni tak setuju dan Tuhan tak berkenan. Apabila Tuhan tak setuju, Tuhan tak berkenan, nikmat yang Tuhan beri, kemewahan kepada kita tu Tuhan akan tarik balik. Walaupun orang mukmin ni sama ada dia duduk dalam nikmat ataupun Tuhan tarik nikmat tu baik daripada dia, dia duduk di antara maqam asyukr dengan maqam as-sabr. Wa imma dia syukur kepada Tuhan apa hak Tuhan beri kepada dia, wa imma dia sabar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik daripada nikmat hak Tuhan telah beri kepada dia. Itu adalah hati jiwa orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman akan tetapi tidak tahunya hakikat iman, tidak tahunya hakikat sebenar-benarnya hak Tuhan nak beri kita ni duduk atas muka bumi ni, dia tak sampai situ. Apabila tak sampai di situ, di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong mari duk hurai, mari duk royak, mari duk betul cara fahami manusia ni betul molek semula, supaya nikmat itu berkekali dengan kita dan kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cobaan yang teruk dan berat.
Sebab manusia kita ni, walaupun dia ni orang beriman, akan tetapi tidak siapa pun tak nak kepada cobaan yang berat-berat. Tak ada dia nak. Akan tetapi kalulah mari dah cobaan, dengan sebab tangan kita yang kerja, pendiri ya kita yang kita tegakkan, cara mikir kita yang kita nak bawa, dengan itu Allah Ta'ala cobakan kita dengan sebab apa yang disebut tadi itu, maka itu adalah kembali kelik kesalahan tu kepada diri kita. Maka pasti kita kena ubah diri kita. Pada kacamata hak agama kita, kita kena ubah diri dulu. Ubah diri macam mana? Ubah diri mengikut hak syarak itu nak. Mengikut kehendak agama kita. Sebab kita orang beragama, maka kita nak tengok cara keluar hak agama kita ni, hak berjaya mari dah macam mana. Jadi ada satu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabil Mufrad. Imam Bukhari sebut hadis ni di dalam kitab Adabil Mufrad, kitab sakut paut dengan adab, sakut paut dengan cara nak duduk pakai perangai kita ni macam mana. Jarang orang nak ambil penting dengan kitab Adabil Mufrad bagi Imam Al-Bukhari. Di dalam ni ada beberapa rahsia yang banyak, yang cara kita nak pelepah diri kita daripada bala petaka pun ada dalam ni, dalam kitab Adabil Mufrad bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ni pun dikeluarkan juga oleh Abu Daud, Imam Abi Daud dan Imam Ibn Hibban daripada Abi Hurairah radhiyallahu an dengan cara marfu'nya. Mana Abu Hurairah ni sanad perkataan ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata lagu mana? Hadis bunyi kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah Tuhan nak terima syukur daripada seorang mereka yang tak pandai nak syukur terhadap manusia yang buat baik kepada dia. Makna kata orang tak ingat budi bahasa sesama manusia, orang ni Tuhan tak terima syukur. Tuhan tak terima sama sekali syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni tidak diterimanya, dia mau kata apa syukur ni nak besar mana? Setengah-setengah daripada orang yang kurang sikit fahamnya tu, ia akan kecek mudah-mudah lah. Kalau kita tak syukur ni nak setara mana? Sangatnya tak ada besar sangat benda, tak ada penting. Dia kecek dengan tak tahu tu. Sedangkan masalah syukur ni masalah kekal nikmat, turun nikmat, tetap nikmat dengan kenanya bala petaka, kenanya azab, kenanya kemurkaan, ya duk disyukur ni. Duk di mana? Duk di asyukur. Sebab tu Allah Ta'ala rayak dalam Quran, hak benda kita rasa kata mudah tadi tu, Tuhan kata, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari royak kepada kita. Nabi royak, sahabat dengar, sahabat royak, tabi'in dengar, tabi'in royak, atba'it tabi'in pula royak. Kama dia anak murid dia di kalangan warasatul anbiya, pakak pikul itu ilmu kepada kita. Katakan noh, Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur terhadap nikmat hak Tuhan beri kepada kita, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahnya nikmat itu. Katanya ahli tafsir, Allah Taala akan tambah nikmat itu dalam arti kata Tuhan mengkekali nikmat tu sepanjang hidup kita.
Itu makna kata hidup yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hidup tu apa? Kebahagiaan, ada kemewahan, ada puas hati, adanya lucu daripada bala petaka. Hidup hak mana? Hidup hak Tuhan kata la azidannakum. Hidup kata la azidannakum, aku nak tambah kepadamu. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala berlaku. Kalau tidak, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mengkufur dengan nikmat yang aku beri padamu wahai manusia, sesungguhnya azab aku tu sangat dahsyat dan pedih. Katanya ahli tafsir, makna kata Tuhan akan tarik balik nikmat dia dan Tuhan tukarnya keamanan ni dengan ketakutan. Tukarnya hak kenyau jadi lapar, tukarnya hak tak dahaga jadi dahaga, tukarnya hak sihat jadi sakit. Tukar keadaan. Adakah perkara ni tak penting bagi manusia, wahai manusia? Adakah perkara ni kita ada rasa tak mudah? Kemudian sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kita telah dengar tadi, macam mana? Makna kalau kita tak kuasa, tak pandai nak syukur nikmat yang dibuatkan oleh manusia kepada kita, maka kalaulah kita tak pandai nak balas budi situ, nescaya Allah Subhanahu wa taala tak terima syukur daripada kita. Sakut paut tak dengar pada maudhu' tadi, tajuk tadi, yakni sekarang learning sesama manusia ni hubungnya hubung maslahah. Hubung apa? Hubungnya maslahah. Ada pun prayut kalau bahasa Sia. Hubung keadaan dia adanya tujuan yang tertentu. Bukan hubung silatul arham imaniyah. Keimanan sesama orang Islam tak ada. Apabila jadi gitu, kesusahan di dalam rezeki hidup, kesusahan di dalam kesihatan, kesusahan di dalam cara memikir dalam hati, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, ia timbul. Timbul daripada mana? Timbul daripada kita tak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur nak syukur terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tak terima syukur. Hak apa? Kerana kita terlupa orang manusia yang buat baik dengan kita, ambil nikmat Tuhan tu mai buat baik kepada kita, tapi kita tak ingat budi bahasa. Betapa ramai manusia yang tak ingat budi bahasa masa hak kita duduk ni. Dengan sebab itulah Tuhan balakan akan ini ummah dengan sekuat-kuatnya. Kalau kita tengok tahap negara, satu negara buat baik kepada masyarakat, berinya nikmat-nikmat yang dapat daripada nikmat Tuhan ni kepada masyarakat, kepada ummah, tapi manusia duk tak nampak kebaikan dia situ. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana hati ni jadi punah. Sebab apa hati boleh jadi punah? Kerana fahamnya punah. Sebab apa boleh fahamnya punah? Kerana dapat maklumat ilmu yang salah. Semua ini sakut paut belakang. Apabila jadinya naik tahap negara umpama tu, nescaya kesenangan hidup di atas muka bumi ni tak ada. Kesenangan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni tak ada. Timbul dengan beberapa perkara yang manusia sendiri itu tak nak berlaku. Tetapi semua bima kasabat aidin nas, dengan sebab perbuatan yang dibuatkan oleh manusia. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian berkatanya Imam Khattabi rahimahullahu taala, pada nak mensyarahkan hadis tu, kita tupai ulama tengoklah, kata dia nak kata lagu mana, nak ayat macam mana kepada kita, supaya nak benda ni bukan kita dengar sahaja dak.
Dengan nak wik, terasa masuk di dalam hati. Supaya nak ubah cara hidup kita semula. Manusia kita ni kalau kita tengok masa dulu, masa manusia ni berbeku dengan aliran pelik-pelik, maka kita baca adalah sejarah Tuhan coba dengan sedahsyat-dahsyat coba. Dengan sebab apa? Sebab muamalat sama-sama manusia ni punah. Cara capur tangan sama-sama manusia ni jadi punah. Punah sebab apa? Sebab tadi. Punah hati dengan sebab punah cara faham tu boleh punah kerana faham tu dengar salah. Daripada maklumat, ilmu-ilmu yang masuk di dalam diri ni jadi salah. Jadi membenci setengah di atas setengah, tidak ada kasih mesra setengah di atas setengah, dengan sebab ada tututan faham yang salah duduk di dalam diri seseorang. Maka itu Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala, dia mensyarahkan hadis yang kita dengar tadi itulah. Hadis bunyi kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tak syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mana Tuhan ni tak syukur terhadap nikmat Tuhan, mereka yang tak pandai nak syukur terhadap nikmat hak manusia itu duk buat sesama dia. Katanya Imam Khattabi rahimahullah ta'ala, cuba kita tengok. Ia kata bahawa sesungguhnya mereka yang adalah tabiat ni sifat kesemula jadi dia dan adat dia, kehidupan dia kufur terhadap nikmat sesama manusia. Nikmat manusia ni makna lagu mana? Makna manusia yang berbudi bahasa dengan kita. Manusia yang berbudi bahasa dengan kita. Pion manusia yang berbudi bahasa dengan kita. Bila? Yang kita boleh segala-galanya melalui dia. Membolehi nikmat melalui dia. Apabila kita boleh nikmat melalui dia tu orang panggil kata manusia yang buat baik kepada kita. Manusia yang buat baik kepada kita. Maka orang hak pesen ni hak pesen kata tabiat dia, kelakuan hidup dia kufur terhadap nikmat manusia, hak manusia buat baik kepada dia, dia tak pandai nak terima kasih. Maka adat, istiadat cara duduk ke dia lagu tu, tabiat lagu tu membawa kepada dia kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tak pandai nak syukur terhadap nikmat Tuhan. Awak apa? Kenapa wahai Imam Qurtubi, Imam Al-Khattabi? Kenapa? Kerana kalaulah hak dia duduk tengok dengan mata kepala dia di depan muka dia ni, dia tak pandai nak syukur, tak pandai nak terima kasih. Bagaimana dengan Tuhan perkara yang gaib? Tuhan ni perkara yang ghaibi, perkara yang tak boleh nak tengok dengan mata kepala. Nampak tu tak? Manusia ada depan dia, dia boleh tengok dengan mata kepala, nampak terang-terang hak kebaikan orang buat ke dia. Dia tak ingat Allah. Maka bagaimana dia nak syukur terhadap nikmat hak Tuhan berikan kepada dia? Dia tak ingat. Apabila tak ada sifat syukur ni, tadi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur nikmat, tak pandai nak terima kasih. Orang panggil kata tak ingat budi. Ni banyak ni. Sekarang learning dia penuh dunia. Bukannya sikit-sikit perkara ni, penuh dunia, ramai benar. Dengan sebab ramai tu lah Tuhan coba dengan sedahsyat-dahsyat coba. Sebab salah faham. Salah faham tu. Nampak tu tak? Salah faham tu. Kemudian wajah yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ni tak terima syukur seseorang hamba di atas kebaikan dia hak dia buat kepada Tuhan tu, apabila adalah hamba tadi itu tidak syukur terhadap kebaikan hak manusia buat kepada dia,
dan dia kufur, dia tak terima kasih kepada kebaikan yang dikemukakan oleh sesama manusia. Tak. Ni tepat yang jadi manusia tu Tuhan coba teruk. Kita orang Islam, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul, jadi juga supaya orang yang tak beriman. Orang tak beriman, cara memikir dia tak hanya suku. Kita orang beriman, cara memikir suku tak sama. Tak sama lagu mana? Kerana orang tak beriman, dia kira hak dunia ni. Ada pun orang beriman, dia kira hak dunia, serta soal lagi kira hak akhirat. Kita jadi ambil pakar cara memikir dia, terlupakan hak mana? Hak kita pada asas bagaimana kita ni orang beriman. Ini salah. Ini perkara-perkara yang kita kena ubah semula. Kalau kita duk bagi lagi, duk tak kuasa lagi nak terima kasih, nak buat baik kepada orang buat baik. Lepas tu ya bahasa dia kata, apabila orang baik tadi tu ya ada baik, ya ada orang niat tak baik kepada dia. Niat nak heretnya orang yang buat baik tadi itu nak cemar lagu mana win apa kata tak molek. Tu kerja bagi orang yang berdosa. Kerja dia. Maka kita sebagai orang yang nak buat baik tadi itu bukan tak ada cuba ada cuba tapi kita buat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita wi kepada orang tadi tu kita tak ada nak gapo dah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran agama kita ning ya suruh kita tadi itu syukur terhadap, terima kasih terhadap orang yang buat baik dengan kita. Jangan terlupa. Kalaulah kita terlupa, nescaya kita akan dikena seksa. Kita akan dikena coba seberat-berat coba coba Tuhan bukan coba orang lain. Dengan sebab itu hadis ni hak kita dengar tadi tu dia nak mencelakan, nak menzam. Cela di sini mana nak apa nama, nak rakyat kata Tuhan tu murka, nak rakyat kata Tuhan ni tak setuju, nak rakyat kata Tuhan ni tak mau. Mereka yang tak syukur terhadap manusia, yang manusia itu buat baik kepada dia. Ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan kita nak akak bala witubik daripada dunia ni tengok. Kume afanallahu wa iyyakum ajma'in ni ada Allah ni kan. Kume corona ni ngam mata pun tak nampak. Ni mata kita ni tak nampak tengok ibu macam mana tak nampak. Akan tetapi wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kita tak akan tahu tentera Tuhan tadi itu hak Tuhan hantar mari malaikat dia. Maka kalau kita buat paling belakang daripada ajaran hak Nabi Muhammad ayat kata punca jadi Tuhan nak cobanya manusia tadi itu dengan sebab tak pandai syukur sesama manusia. Apabila ia tak syukur sesama manusia, ia tak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia tak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan baliknya daripada kesenangan dia jadi kesusahan. Hak sehat jadi sakit. Hak kaya jadi pakai miskin. Hak mudah jadi payah. Yalah. Jangan buat mudah. Sebab tu orang tak syukur terhadap nikmat yang dia dapat daripada orang, maka masuk orang tu orang yang zalim. Apabila orang yang zalim, nescaya orang tu Tuhan jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila rahmat itu jauh daripada seorang, nescaya orang tu tak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan tak selamat, siapa lagi nak menselamatkan kita daripada bala petaka? Cuba kita kira.
Kita dak gamak kata, benda ni syukur-syukur, terima kasih kepada manusia, buat baik kepada manusia, buat baik kepada kita ni, benda kita tak buat pun jadi gano. Orang lain ni duk lagu tu belakang, dak. Orang lain ni duk lagu tu belakang tu bukannya tepat hak kita nak buat hujah. Bukan makna kata kita nak buat tepat bergantung, dak, bukan lagu tu. Kena hundur semula buat kita. Nah, kena hundur semula. Depan belakang sama. Allah, benda ni berat. Masa kita duduk ni berat. Dan padanya, itu pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak menggemarkan, nak menggalakkan kita itu syukur. Makna terima kasih kepada manusia sebagai manusia itu yang buat baik kepada kita. Orang buat baik kepada kita, wajib kita kena buat baik kepada dia. Macam mana kita nak buat baik kepada dia? Yang pertama adalah kita kecek perkataan yang baik dengan dia. Allah, payahnya. Nak kecek dengan lidah perkataan yang baik kepada orang yang buat baik kepada kita pun payah. Payah buat apa boleh jadi payah? Kerana cara cara mikir tu salah. Sebab pergi dengar komun, dengar ilmu, dengarnya maklumat salah. Masuk dalam telinga benda hak salah, naik di otak, faham salah, turun di hati jadi punah. Maka lidah kita ni nak pergi kecek molek terhadap orang buat molek pada kita, dia tak boleh nak buat. Pasal saya kata tamai nak buat tak boleh, berat. Buat apa? Kerana hati tu raja. Apabila hati tu punah, maka lidah nak gerak tak boleh. Nampak tu tak? Ni perkara yang dahsyat. Perkara yang besar. Perkara yang inti kita hidup di atas muka bumi ni. Bukan mudah. Nampak tu tak? Nak kecek molek, payah dah. Lepas tu syarat suruh kita berdoa kepada orang buat baik pada kita. Ya Allah. Kerana syarat suruh kita berdoa kepada orang buat baik kepada kita. Supaya kita doa kepada orang buat baik kepada kita tadi tu. Ya, tadi itu kebaikan yang kita buat kepada orang buat baik kita tu, ia akan klik kepada kita. Tetapi betapa ramai orang yang boleh, betapa banyak mana orang yang boleh buat macam tu. Boleh buat banyak mana? Ni tempat yang kita di kampung dalam keluarga. Cuba kita tengok. Ni tak ada nak kata kepada orang perempuan, tak ada nak kata. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak dalam khutbah dia, hari raya pula tu, nak royak kepada orang perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, royak macam mana kepada kamu? Tu nak tahu. Supaya nak kita tu tahu kata kita ni siapa. Lepas tu kita ni duduk sini ni buat gapo nak pergi kana. Nak tahu situ. Rasulullah kata kana kepada orang perempuan. Setelah daripada ia nasihat kepada orang lelaki gini, ia pergi tempat musalla orang perempuan tu nasihat kepada orang perempuan pula. Kata kana, hei orang perempuan, ni hadis Nabi ni. Bukan perkataan amo, bukan perkataan tok guru amo tu kan, tak. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil pada guru-guru siapa kita. Rasulullah katakan, orang perempuan, banyaklah mung tu belanja harta hak tu hawi kamu tu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana aku ni nampak hak tu hawi aku nampak di dalam api neraka ni banyak sangat puak mung ni. Lalu orang perempuan tadi itu berasa, apabila Nabi kecek lagu tu berasa kata gapo? Berasa kata tunduk. Muka dia, mata dia tunduk. Lalu Nabi kata, "Awak apa jadi gitu?" Royak hikmat. Kenapa? Nabi royak kata, "Lama mana suami mung buat baik dengan mung? Ya salah sekali. Allah kata ya tak pernah buat baik dengan mung. Ini sebablah jadi mung tu banyak sekali aku nampak wahai manusia ni jenis orang perempuan. Bukan mana orang tertentu. Nabi royak ni jenis orang perempuan. Cenit macam konan koni nama tu nama ndak, jenis orang perempuan.
Sebab ia tak syukur terhadap nikmat hak suami ia wis sepanjang tahun. Ni masalah asyukr. Masalah terima kasih, masalah syukur terhadap siapa? Terhadap suami. Ni masalah asyukr lillah. Nak syukur kepada Allah ni, pasti kita nak pandai syukur terhadap sesama manusia ni dulu. Lepas daripada tu, syarat kita suruh kita berdoa pula kepada apa nama? Kepada orang yang baik kepada kita. Ya Allah, payahnya. Kalau hati kita ni tidak ada email sebenar nak berdoa lagu mana? Cuba kita kira. Kira wi molek di sini kata, cuba kita kira tengok. Apabila orang buat baik kepada kita, kita berdoa kepada dia, belakang daripada dia. Kita berdoa kepada seorang yang buat baik kepada kita, belakang daripada dia, bukan depan dia. Depan dia tu ada adat dia, nanti kita tengok. Tuhan nak uji apa kita? Hadis sahih nah. Nabi kata, "Idza da'a abdun li akhihi bi dhahril ghaib." Apabila doa seorang hamba bagi saudara dia, balik belakang saudara dia. Doa saudara yang tak ada, ya doa wi kepada saudara dia, terutama orang buat baik dengan dia. Allah Ta'ala ni wi ke malaikat ni duk tepi dia, mari duk tolong aminkan doa hak dia kata. Nak ayat kata kan? Saya dengar apa nama Dr. Jihad alaihi rahmatullah sebagai guru kita. Dia kata satu hari itu Ummu Darda dengan Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi lah alaihi salatu wassalam. Ya ni Abu Darda ni nak tengok sahabat Nabi ya duk lah mana. Abu Darda ni dia ni tiap-tiap kali dia berdoa ke orang sama. Ya Allah, berilah kebaikan pada orang tu. Ya Allah, berilah nikmat pada orang tu. Ya Allah, qadalah hajat dia tu gitu gini. Sehingga Ummu Darda kata, "Hei Abu Darda, awak apa mu tak berdoa kepada dirimu?" Kata, "Dok berdoa aku dengarmu doa ke orang sama," dia kata. Lalu Abu Darda kata, "Hei Ummu Darda, mu tahu ke dak cara aku buat lagu ni, tahu ke dak? Kalau aku berdoa untuk diri aku sahaja, belum tentu kata Tuhan nak tulis selalu. Belum tentu kata malaikat tu nak amin bagi aku. Tapi kalau aku berdoa kepada saudara kita," dia kata, "saudara kita sedangkan dia tak ada depan kita, malaikat tolong amin, lepas tu malaikat kata kena, Ummu Darda, walaka bimithlih. Bagi engkau sebagaimana mung tu minta pada saudara mung." Ya Allah. Hari ni jangan kata nak berdoa kepada saudara. Klik rumah caci kata tambah. Depan manis gitu gitu kan ada apa? Ada masalah. Awak belakang demo tu tak jadi, demo tu gitu, demo ni gini. Sebab apa? Sebab fahamnya salah. Cara memikir salah. Membawa kepada Allah Ta'ala tu merkakan manusia dengan sebab dia tadi itu salah cara faham. Tu dia. Maka meriwayatkan hadis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Hibban daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an dengan cara marfu' juga. Ni syariat kita suruh kita buat. Bagi orang yang buat baik kepada kita, hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni cara kita nak wi Tuhan tu kekalkan nikmat duk dengan kita, ni kita buatlah ni. Kita boleh rumah besar, anak pun sihat, kita pun sihat, pakaian pun mewah, makan pun mewah, gapo lagi semua tadi itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua tu daripada nikmat Tuhan wi belaka. Mana wi kekal, benda tu duk kali dengan kita nak buat macam mana?
Nabi kata, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira. Ni dia. Sesiapa dibuatkan kepadanya kebaikan, maka hendaklah orang yang kena buat kebaikan tadi itu kata kepada orang buat kebaikan kepada dia. Katakan jazakallahu khaira. Balas akan dikau oleh Allah Ta'ala akan kebaikan. Ni. Kita ni. Hak ni. Berapa patah ni? 2 3 patah. Jazaka Allahu khaira. Jazakallahu khaira. Kecil. Belafah. Ni doon. Apabila orang buat kebaikan kita, wilah wah naka kita ke, wilah tupak kita ke, wilah gapo pun, kita kata jazakallahu khaira. Rasulullah kata faqad balagha fi thana. Maka orang lagu ni adalah habis dah. Ya puji mung tu habis cakap dah tu. Tak ada nak tanding dah. Sebaik-baik puji ni. Lebih daripada kun krab, lebih daripada terima kasih, lebih daripada tu. Kita kata jazakallahu khaira. Lepas tu boh lah terima kasih pula ke agama, tak ada gapo dah lah. Tu hak agama kita aja. Apabila kita buat lagu ni, ya Allah, kita akan dikekali nikmat tadi. Dan sifat kasih saya sama orang Islam ni duk gini. Tak tinggal mentinggal dan hati dengan luar ni, rupa luar ni sama molek. Apabila orang Islam tu boleh duk gitu di dalam kampung, duk dalam masyarakat, bala takut hakak naik. Kalau tak ada ni, berapa dah kadang mewari hak tu wari hak ni duk tetap kau banyak dah. Nasallahu taala assalamu wal afiyah. Hawak apa? Kerana kalau kita tak mau nak kembali klik kepada cara hak Tuhan redha, tak sah. Sawak anu, dia tak pergi. Nampak tu tak? Ya tak pergi. Baik. Dan satu lagi hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata gua anu. Tengok. Nak uwi kita pandai terima kasih sesama kita supaya nak uwi Tuhan tu terima daripada kita ni syukur terhadap nikmat dia. Tujuan nak uwi Tuhan terima syukur hak kita ni kepada dia. Apabila Tuhan terima syukur hak kita kepada dia, terakatkan daripada kita bala petaka. Lagu mana? Nabi kata, qala alaihi salatu wassalam, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni sahih lah. Nabi katakan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man sana'a ilaikum ma'rufah, sesiapa yang buat baik kepada kamu akan kebaikan. Orang buat baik kepada kita, buat baik kepada kita lagu mana? Ui ai makan segelah tu panggil buat baik dah. Ui kales putung ni untuk buat kita mengaji, orang panggil buat baik dah. Bagaimana ngatuk guru hajar kita, khidmat kepada kita, telefon pedak orang lah ni. Selisih dengan tok guru, ui salah pedak. Ya Allah. Dengan ibu bapa pun serupa. Dengan kawan-kawan guru pun sama. Bagaimana Tuhan nak ui kita hidup dengan mewah? Nak ui kita hidup dengan berkat? Nak hidup lagu mana? Kalau kita tak pandai nak syukur lagu tu, ya Allah. Nabi kata, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Maka hendaklah kita itu balas kebaikan kepada dia. Balas kebaikan macam mana? Sekadar kita mampu. Sekadar kita boleh buat. Kita boleh buat macam mana? Ada mau wi sakar sekilo, kita wi wah kayu ke lagu mana? Tak apa. Nampak tak tu? Bahal kita orang tak ada. Orang mai wi kita ni, kita nak wi gapo balas. Akik air pun tak apa dah. Hapa tikau dia modok pun tak apa dah. Panggil naik tahu moh, tak apa dah. Nak banyak mana ya? Nampak? Tok guru pun supaya nak setara mana sangat daripada anak murid. Nak win apa nama ada hati. Adanya apa nama suara. Tanya khabar banyak tu. Ibu bapa supaya tu cara kita nak duduk sesama
manusia kita di atas muka bumi ni nak sempurna molek. Lalu fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kita tak ada barang nak balas budi kepada dia. Muka kata kita pun orang tak ada jadi mewah mana. Kita awak baik dah pada dia, ya mari rumah kita bergaduh gini-gini cukup lekat. Nampak tu tak? Kalau kita tak ada orang buat baik pada kita, kita tak kuasa dah nak balas sama-sama bagai kita tak kuasa. Hawa nak buat lagu mana? Fad'u lahu. Hendaklah kita berdoa bagi dia. Doa tak boleh juga. Ya Allah, kita berdoa bagi dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Sehingga dia nampak kata kita ni balas budi kepada dia. Lagu mana? Kita pergi tangan dia nak balik, minta Tuhan berkati hidup nah gini-gini pia kata lagi ya. Tak pandai bersyarat, jauhi pun tak apa. Tak ada masalah. Dalam agama kita ni mudah. Doa kepada dia. Depan dia hak ni, hak Nabi suruh depan dia. Kalau kita tidak ada barang nak balas kepada dia, depan dia. Balik belakang apa? Doa pula. Tak ada masalah. Semua tadi tu akan dapat kebaikan bagi kita belakang. Semua tu akan dapat apa nama? Kebaikan bagi kita. Lalu tengok apa nama ni? Apa nama perkara ni? Luqmanul Hakim. Kita dengar dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Luqmanul Hakim. Setengah kata dia ni nabi, setengah kata dia ni alim ulama. Khilaf lah di kalangan ulama sejarah tu. Dia kata lagu mana? Luqmanul Hakim. Mai kita dengar orang hak berjaya. Dia nak rayak kejayaan kepada kita. Mudah-mudahan kita berjaya seperti dia. Nak berjaya, dengar orang berjaya. Tu tak payah. Nak berjaya, dengar orang hak berjaya. Nak berjaya, berjalan mengikut orang hak berjaya. Berjaya. Kalau nak berjaya, tapi duk dengar orang tak ada berjaya, ya tak berjaya. Nak berjaya, berjalan belakang orang tak berjaya, ya tak berjaya. Lepas tu jangan duk makan cocoh. Sudah. Tak apa. Nampak tu tak? Dia katakan, Luqmanul Hakim, dia katakan, mari kita tengok. Dia kata, ushkur. Hendaklah mung tu syukur. Terima kasih. Liman an'ama alaika. Bagi mereka yang buat baik di atas kamu. Hendaklah kita syukur terhadap mereka yang buat baik kepada kita. Orang buat baik kepada kita, hendaklah kita syukur. Syukur nikmat orang buat baik kepada kita. Terima kasih kepada dia, buat baik kepada dia, berdoa kepada dia, ikut. Wa an'im ala man syakara laka wa an'im ala man syakaraka. Dan hendaklah kita itu menikmati di atas mereka yang bersyukur terhadap kita. Makna orang buat baik, kita buat baik kepada orang. Orang tu buat baik kepada kita. Kita kena tambah pula buat baik kepada dia. Tu dia. Ni cara. Orang baik dengan kita, kita kena baik pula dengan dia. Bukan orang buat baik dengan kita, kita buat tak baik dengan dia. Dia terbalik. Kalulah anak murid hak buat baik dengan guru, guru tak buat baik dengan hak tu. Anak cucu hak berjuru hak baik, kita mak pak ni tak nampak baik tak? Ni bukan. Ni bukan cara orang berjaya. Ni bukan cara orang berjaya. Luqmanul Hakim kata, hendaklah kita buat baik kepada orang buat baik kepada kita, lebih lagi. Tu dia. Fa innahu, orang buat lagu tu la baqa'a li ni'matin idza kufirat. Kerana bahawasanya tidak jadi kekal bagi nikmat hak Tuhan beri kepada kita apabila kita kufur. Kufur lagu mana? Kita tak syukur, tak terima kasih bagi mereka yang buat baik kepada kita. Dan kita tak buat baik kepada orang yang buat baik kepada kita, lebih lagi orang panggil kufur nikmat. Apabila duk lagu tu, nikmat tu tak kekal dengan kita. Kesenangan tu tak akan kekal dengan kita. Lalu dia kata, wala zawala laha idza syukirat. Dan tidaklah
jadi hilang dan utuh bagi nikmat tadi apabila kita pandai syukur. Apabila kita pandai bersyukur. Syukur terhadap dia ni, terhadap mereka yang buat baik kepada kita, dan kita tambah buat baik pula kepada orang yang buat baik kepada kita. Tu. Ni pia rakyat ni, Luqmanul Hakim. Orang yang berjaya dalam masalah tarbiyah anak cucu. Orang yang berjaya dalam masalah pakai hidup, sehingga Tuhan waktu turun satu surah dalam Quran, surah Luqman. Buat ya. Ni kita ada dengar perkataan dia ni, dia nasihat kepada kita ni. Nak royak atau cara nak berjaya, gini wahai manusia yang dikasihi. Kita nak berjaya, jalan pengaruh berjaya. Nampak tu tak? Tu cara nak kita faham. Kalau gitu, katanya alim ulama kata, tiap-tiap nikmat yang boleh kita syukur akan dia, itu nikmat Allah Ta'ala juga tu, yang kita terlupa. Nikmat hak kita boleh tadi itu satu nikmat daripada nikmat Tuhan. Kamar kita nak syukur terhadap nikmat hak orang wari pada kita melalui dia, hak Tuhan juga melalui seorang ni, itu nikmat pada Tuhan juga. Dua kali. Nikmat Tuhan dua kali nikmat. Ya Allah. Supaya kita kata boleh bangun nak pergi mengaji menuntut ilmu pengetahuan fardu ain, itu satu nikmat dah. Nak boleh bangun tu. Nak boleh pergi tu, keluar tubik tu diri kita. Boleh pergi duduk dalam majlis mengaji pula, tu satu nikmat pula. Dua nikmat situ. Tu makna kata orang guna nikmat kena. Tu tak? Tu dia. Sebab itulah Musa AS, Nabi Musa AS, dia kata guna. Nabi Musa kata, ni doa Nabi Musa AS, sebagaimana disebutkan oleh beberapa imam dalam kitab-kitab sakut paut dengan bab syukur. Imam Ibn Abdul Dunya dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita. Dia katakan, Allahumma, ni doa Nabi Musa AS, Allahumma amartani bisyukri ala ni'matik wa syukri ilaika ni'matun min ni'amik. Ya Allah. Sebab tu nikmat ya duk dengan demo ni lama ni. Sebab ya ada muka lagu ni, duk mempertahankan nikmat-nikmat dia tu. Katakan, ya Allah, ya Tuhan aku, mung ni suruh akan daku dengan syukur. Mung ni suruh aku syukur di atas nikmat mung. Mung tu suruh aku syukur terhadap nikmat mung. Dan syukur aku terhadap nikmat mung tu satu nikmat daripada beberapa nikmat mung juga. Tu dia. Makna kata Nabi Musa tu nak melepaskan diri dia daripada kekuatan ni, nak kembali kelik pada Tuhan semata-mata. Aku boleh dapat nikmat asal aku tak ada muka tu, Tuhan wi. Muka tu mari pada aku, hak mung juga. Kamar ni aku nak syukur terhadap nikmat hak mu hari tu daripada mung juga, ya Allah. Ya Allah. Tu hati para rasul, para warasatul anbiya, hak duk wayakan kepada kita. Dengan sebab tu, tujuan maksud syukur terhadap nikmat Tuhan ni apa nama? Katanya ulama, al-i'tirafu bil ajzi anhu. Yakni kita ngaku kata kita ni lemah daripadanya. Kita lemah daripadanya. Kalau Tuhan tak wi sahabat kan tu. Tengok ni, Tuhan tak sewi lagi akak balap takwa ada menyakit seluruh ni daripada umat. Ya dak situ. Nak akak. Ni cara ni. Ustaz, tok guru. Kalau kita buat seorang yang nak jadi ke? Kalau kita tak mula daripada seorang nak boleh sampai 1 juta ke? Tak ke? Kalau gitu kena mula daripada peribadi kita dulu, baru naik tahap masyarakat. Naik masyarakat, naik pada wilayah, naik pada dunia. Apa kat buat belaka, insya-Allah. Nak agona hubung sesama manusia tu we kena. Hubung we kena, hubung we molek, jangan deraka, jangan tak ingat budi bahasa, jangan pesing kata kita ni tak pandai nak syukur nikmat
hak Tuhan wi melalui manusia. Jangan. Kerana Tuhan royak kata wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bukalah tafsir mana-mana ulama tafsir gitu. Kalau kita kufur terhadap nikmat Tuhan, nescaya Tuhan tarik balik nikmat dia daripada kita. Tuhan tarik balik. Apabila Tuhan tarik balik, tak sah siapa main dok sekat. Sebab hak dia. Dia nak ambil bila apa boleh? Hak dia. Dia bukan hak kita. Tu nak kita faham jadi molek. Itulah sedikit daripada maknanya. Jadi katanya para ulama sebagai hak akhir ni kita nak wari di sini, ia kata nak royak so lagi kepada kita Rusia. Hadis hak kita dengar saat ni tu lah. La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Allah Ta'ala tak terima syukur mereka yang tak kuasa, tak pandai nak syukur terhadap manusia hak buat baik terhadap dia. Tuhan tak terima. Makna kan? Makna la yakbalullahu ta'ala syukran min abdihi alladhi ahsana ilaihi. Tuhan tak terima syukur daripada seorang hamba yang buat baik kepada Tuhan. Tuhan tak terima orang buat baik dengan Tuhan. Idza kana hadzal 'abdu mimman yansal ma'ruf alladhi qaddamahu ilaihi ahadun minan nas. Apabila adalah manusia itu terlupa kebaikan yang dikemukakan kepadanya oleh manusia, oleh seorang daripada kalangan manusia, wa yakfuru ni'amahum, dan ia tu tak ingat budi basa hak manusia buat baik kepada dia, wala yashkuruhum 'alaiha, dan dia itu tak terima kasih di atas nikmat hak manusia itu buat kepada dia. Dia tak terima kasih. Maka Tuhan tak sih lagu. Tuhan tak terima. Maka apabila Tuhan tak terima, Allah kata dia ni kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala buatkan kepada dia. Apabila Tuhan kita ni kufur terhadap nikmat, Tuhan janji kata fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi. Mana dia ni kufur dengan nikmat hak Tuhan beri, nescaya Allah Subhanahu wa taala tukarnya daripada kemewahan hidup dia jadi susah, daripada hak dia ada kenyang jadi lapar, hak dia ada tenang malam jadi takut. Itulah benda yang kita kena duk bimbang, kena duk ambilnya penting masalah ni. Mudah-mudahan kita ni diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ni kita nak royak dengan cara jelas kata, hei manusia, terima kasihlah kepada orang yang buat baik kepada kita. Jangan terlupa kebaikan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri melalui manusia. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kelebihan hak Tuhan wi tadi itu melalui orang tertentu kepada kita. Jangan kita terlupa. Jangan kita dengar manusia sampai punah cara fikiran kita, akal fikiran kita, membawa pada kita ini jadi punah hati sesama orang beriman, walaupun dengar mana-mana sebab pun itu adalah jalan yang kita nak panggil bala petaka masuk di dalam diri kita. Hendaklah kita jauhkan perkara itu, nescaya kita diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada janji yang buruk, janji yang ngeri, janjian yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tak kuasa, tak pandai nak terima kasih kepada orang yang buat baik kepada dia. Kerana orang yang tak pandai terima kasih kepada manusia yang buat baik kepada dia, nescaya Allah Subhanahu wa taala tak terima syukur daripadanya. Apabila Tuhan tak terima syukur daripada kita,
nascaya kita masuklah di dalam orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan janji kata fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi. Allah Taala balik hak takut tu, hak tenau jadi takut, hak kenyau jadi lapar. Dan Tuhan kata lagu mana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat Tuhan, nascaya Tuhan akan seksa kita sedahsyat-dahsyat seksa. Itulah sedikit daripada pengingatan kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwah-ikhwah kita daripada umat Islam kita yang berbangsa Melayu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan kesihatan kita dan keselamatan kita, dan daripada diri kita sendiri, diri kita sendiri, ahli keluarga kita, masyarakat kita, daripada bala petaka penyakit ini semua. Mudah-mudahan kita dapat berjaya hidup dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.